Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dan rasa bersyukur kehadap Ilahi kerana pada hari ini kita telah dipertemukan dalam sebuah diskusi ilmiah iaitu webinar di bawah tajuk kesan COVID-19 daripada aspek pendidikan. Oleh kerana itulah tajuk webinar kita pada hari ini akan membincangkan tentang kesan COVID-19 dari aspek pendidikan. Bukan semuanya mempunyai kesan yang buruk, malah kesan baik juga banyak jadi. Saya ingin mengajukan soalan yang pertama kepada ahli panel kita yang pertama. Soalannya berbunyi, bagaimanakah proses pembelajaran pelajar pada waktu PKP? Silakan panel kita yang pertama. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita pada hari ini. Okey, soalan yang ditujukan kepada saya iaitu bagaimanakah proses pembelajaran sewaktu PKP? Okey, kita sedia maklum sekolah dan institut pengajian tinggi iaitu IPT sendiri telah berlakunya PKP dan sekolah dan IPT tidak boleh dibuka dan fully untuk kita belajar ialah secara online. Okey, sepanjang proses pembelajaran sewaktu PKP ni, sekolah dan IPT telah memberi peluang kepada student-student untuk menggunakan laptop ataupun telefon untuk mencari maklumat dengan menggunakan gadget-gadget tersebut. Dan saya rasa penggunaan gadget-gadget ini dia memberikan manfaat yang baik kerana mereka dapat mempelajari kemahiran untuk mengetahui tentang laman-laman sesawang dan mereka juga boleh mencari maklumat melalui laman sesawang tersebut. Okey, bagi student IPT pula, mereka sekarang dah tidak boleh mengharapkan kepada pensyarah untuk, sebab kita bukan zaman lagi pada zaman-zaman dahulu yang boleh mengharapkan jawapan daripada pensyarah, sumber maklumat daripada pensyarah ataupun cikgu-cikgu. Jadi kesannya PKP sepanjang pelajaran online ni, kesannya apa? Student-student boleh menambahkan lagi ilmu mereka dengan mencari maklumat melalui internet dengan laman sesawang ataupun daripada laman sosial. Lepas itu kesannya amat baik. Dan kalau untuk student-student bagi sekolah rendah, mereka boleh mengasah bakat mereka dengan mencari maklumat menggunakan gadget-gadget. Tetapi perlu diperhatikan oleh ibu bapa kalau untuk budak-budak sekolah rendah, sebab kita tak tahu apa yang student-student pelajari daripada gadget-gadget tersebut. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan balik kepada moderator kita. Terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel kita yang pertama. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan penjelasan yang sangat membantu daripada soalan yang saya ajukan sebentar tadi. Okey, soalan kedua yang saya ingin bertanyakan kepada ahli panel kita yang kedua. Adakah belajar secara online ini memberikan kesenangan ataupun sebaliknya kepada para pelajar, terutamanya kepada para pelajar APT? Dia memberikan kesenangan ataupun kesusahan kepada pelajar-pelajar ini? Terima kasih kepada moderator telah mengajukan soalan kepada saya. Dan soalannya, adakah belajar secara online ini dapat memberikan kesenangan ataupun sebaliknya kepada pelajar, terutamanya pelajar IPT? Belajar secara online ni dia ada kelebihan dan kekurangan dia. Antara kelebihan belajar secara online ni ialah kalau kita belajar secara online ni, pelajar akan dapat jalankan aktiviti pembelajaran tu dalam keadaan yang selesa, dalam keadaan yang fleksibel dan jimat dari segi kos. Ianya sebab dia hanya memerlukan alat seperti komputer ataupun telefon je untuk belajar. Bukan itu je, tapi belajar online ni juga dapat memudahkan pelajar supaya tak perlu bergerak ke mana-mana. Contohnya macam pelajar IPT kena pergi ke kelas,
dan sebagainya. Jadinya pelajar dia tak perlu mengikuti jadual masuk kelas dan keluar kelas. Pelajar ni juga boleh menghabiskan masa dia dengan bahan-bahan yang sesuai dengan tahap pemahaman dia untuk memilih waktu belajar. Jadinya pelajar tersebut tak perlu untuk memilih waktu belajar yang memilih masa-masa tertentu. Jadinya kalau pelajar tu nak belajar waktu malam ke ataupun pagi ke, waktu tak ada kelas, dia boleh je belajar kat mana-mana sebab dia belajar melalui online saja. Seterusnya, kelebihan belajar online ni, dia dapat jimatkan kos dari segi pemakanan ataupun pengangkutan ataupun kos-kos lain seperti kos pengangkutan kalau pelajar tersebut duduk jauh daripada kelas ataupun tempat belajar. Kemudian dari segi bahan rujukan juga, pelajar tak perlu print nota ataupun tak perlu beli buku, tapi pelajar boleh buat rujukan melalui masa sawah ataupun dia boleh save rujukan dia dalam fail di telefon ataupun di laptop saja. Belajar secara online ni pun ada kekurangan dia seperti masalah internet. Ada sesetengah pelajar yang masalah internet dekat rumah dia kurang ataupun dia tak dapat beli internet ataupun dia duduk dekat kawasan pedalaman dan sebagainya. Masalah internet ni selalu disuarakan oleh para pelajar sebab mereka tak dapat masuk kelas dan belajar dengan betul. Lepas tu seterusnya masalah ataupun kekurangan pelajar online ni ialah bila pelajar tersebut dalam kelas dia tak perlu dia berada dalam keadaan selesa sebab kadang-kadang dia tak perlu buka kamera, tak ada orang nampak dia tengah belajar ataupun tak. Dalam kelas tu dia boleh buat apa-apa yang dia nak, contohnya macam tidur ataupun main media sosial ataupun makan dan sebagainya. Hal ini boleh menyebabkan pelajar tak fokus dalam kelas dan kurang memberi perhatian kepada pengajar tersebut. Saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada ahli panel kita yang kedua. Wah, kat sini saya dapat melihatlah banyak juga kelebihan dan kekurangan apabila pelajar-pelajar ni belajar secara online. Sebagai contoh, kalau online ni daripada panel kita, jawapan daripada panel kita tadi cakap belajar online ni kita boleh mengakses maklumat yang kita tak tahu, tapi kita tahu akibat daripada kita mengakses maklumat tu daripada laman sesawang. Banyak yang pelajaran yang baru yang kita dapat kalau kita mengakses benda-benda yang baik di dalam sesawang itu yang berkenaan dengan pembelajaran kita. Jadi para pelajar ni lebih berpengetahuan. Lagi satu, para pelajar ni juga akan lebih banyak masa sebab kadang kalau kita belajar secara keseluruhan mungkin ada waktu yang sangat pack, orang cakap pack, selalu macam tak cukup masa nak belajar sendiri sebab banyak kelas. Sebelum kita meneruskan untuk perbincangan kita pada hari ini, ada sedikit video terbual daripada mahasiswa kita bersama dengan pelajar. Okey, marilah kita bersama-sama mendengarkan temu buat ini. Okey.
Assalamualaikum, saya Nurul Syazwani. Saya merupakan wakil daripada Suara Mahasiswa. Ingin menubuat seorang pelajar tentang kesan wabak COVID-19 daripada aspek pendidikan. Jadi di sini saya telah mendapatkan seorang pelajar. Mereka sadari memperkenalkan diri. Assalamualaikum, nama saya Wanda Fatma binti Warazali. Saya merupakan pelajar daripada pengajian tinggi. Mereka sadari memberikan pandangan tentang kesan COVID-19 daripada aspek pendidikan. Okey, baiklah. Terima kasih. Jadi pandangan saya mengenai kesan COVID-19 daripada aspek pendidikan sebagai seorang pelajar daripada pengajian tinggi, kesan yang saya dapat ataupun diperolehi daripada wabak COVID-19 ini tidak seluruhnya adalah kesan buruk. Antara kesan baik, kita dapat menolong ibu bapa ketika berada di dalam suasana COVID-19, di mana pembelajaran di dalam COVID-19 dalam pembelajaran secara dalam talian. Jadi jika seorang itu berada di dalam rumah ataupun dalam suasana COVID-19, sudah pasti dapat meringankan beban ibu bapa di rumah. Jadi seterusnya adalah kesan COVID-19 ni, kesan buruk yang saya dapati antara salah satunya adalah pelajar itu boleh berada dalam kemurungan di mana telah mendapat tekanan yang sangat tinggi kepada diri mereka kerana suasana pembelajaran di dalam talian ini tidak sama ketika berada di dalam bersemuka. Jadi itu sahaja yang saya boleh katakan. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Okey, setelah mendengarkan video terbual yang kita baru saja dengarkan daripada pelajar IPT tersebut, di sini dapat saya menyimpulkan bahawa COVID-19 ini bukan sahaja memberikan kesan yang buruk kepada seluruh dunia, tetapi dapat memberikan kesan yang baik, dan saya dapat memberikan 70% daripada kesan yang baik. Jadi kita tak boleh mengatakan bahawa 100% COVID ini dapat memberikan kesan buruk kepada kita, kerana terdapat kelebihannya juga daripada COVID-19 ini yang melanda di dunia kita. Okey. Jika dapat lihat di sini, situasi yang sedang dihadapi masyarakat sekarang iaitu COVID-19, terutama bagi pelajar-pelajar yang belajar secara online punya kesan-kesan sampingan. Jadi, persoalan saya, apakah kesannya sama ada kesan baik dan kesan buruk yang terdapat kepada pelajar IPT ini semasa mengadakan pembelajaran secara online ini? Saya akan bertanyakan soalan ini kepada ahli panel kita yang terakhir, iaitu Cik Nabila. Disilakan panel kita yang ketiga, Cik Nabila. Terima kasih daripada moderator. Bagi kesan sampingan bagi pelajar-pelajar IPT yang belajar secara online, itu kita ambil dulu kepada kesan baik. Yang pertama, kesan yang baik itu adalah menjimatkan kos sara hidup. Seperti yang tahu, para pelajar yang kelas atas talian akan lebih banyak masa ni berada di rumah kerana bukan pelajar tersebut akan berada di kolej ataupun kediaman-kediaman di universiti. Sebab lain yang mana yang menjimatkan kos sara hidup itu dah dapat mengurangkan kos bagi para pelajar itu untuk menyara diri di kolej kerana tinggal di rumah bersama ibu bapa dapat sebanyak mengurangkan lagi proses menghantar anak itu ke IPT tersebut. Selain daripada itu, kos pengangkutan yang dapat dijimatkan lagi kepada para pelajar iaitu sebagai contohnya ada setengah pelajar
yang tinggal di rumah sewa. Yang mana ada pelajar yang di rumah sewa yang perlu naik kenderaan kereta, angkutan bas, dan perkara itu perlu dilihat daripada perlu mengeluarkan wang yang banyak seperti mengisi minyak kereta, motor dan sebagainya. Sebab itu, para pelajar yang menjimatkan kos sara hidup ni, para pelajar yang akan menggunakan satu perkara kreatif iaitu menggunakan ruang dan masa yang mana mereka bagi para pelajar ni mencari kerja sambilan. Yang mana perkara ni ia dapat membantu dia punya wang hasil itu daripada ibu bapa mereka. Untuk kesan bahagian kedua, iaitu pelajar akan lebih mahir dalam menggunakan teknologi tersebut. Yang mana dalam perkhidmatan dalam sisi pembelajaran, para pelajar banyak menggunakan komputer, telefon pintar dan sebagainya. Kerana ketika era pandemik COVID-19, pelajar daripada tadika, prasekolah sehinggakan sekolah rendah menengah ke IPT tersebut banyak menggunakan rujukan dan bahan di dalam pembelajaran. Dan dengan melakukan pembelajaran online ini, mahir dalam teknologi tersebut akan dapat membantu para pelajar mencari bahan pelajaran sebagai contohnya bagi pelajar SPM untuk mencari soalan-soalan yang lepas. Yang mana mereka akan cari di dalam laman web yang mana dapat membantu diorang ketika dalam kelas online ataupun bagi pelajar IPT yang mana mereka akan dapat mencari mencari seperti contoh template yang percuma untuk para pelajar IPT untuk melakukan pembentangan seperti PowerPoint. Seperti contohnya macam template game, template yang warna yang menarik itu. Iaitu antara kesan buruk yang terdapat. Yang pertama, dapat merosakkan kesihatan mental pelajar. Yang mana yang kita tahu, para pelajar kerap menggunakan laptop bagi menyiapkan segala gagasan. Sepertinya untuk pelajar IPT yang menyiapkan segala eksperimen yang setiap minggu perlu menyiapkan. Menurut pakar psikologi Dr. Mimi ada katakan pelajar tidak dapat menyeimbangkan penggunaan komputer yang mana tidak dapat membantu mereka itu untuk melihat pembelajaran itu sebagai sesuatu yang positif. Sebab melihat komputer yang terlalu lama sehingga 5 jam dapat menyebabkan mata akan cepat rosak secara fizikal. Yang mana mengakibatkan lagi untuk sesetengah pelajar itu sukar untuk tidur yang disebabkan oleh screen exposure yang sering didedahkan. Itu saja daripada saya serahkan kembali kepada pemberita. Terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel kita yang terakhir pada hari ini. Okay, Alhamdulillah akhirnya selesai juga tentang perbahasan COVID-19 ini daripada ahli-ahli panel kita sendiri. Setiap apa yang diutarakan oleh mereka amatlah mendalam dan jelas sekali. Jadi di sini saya dapat membuat kesimpulan bahawa kesan penularan wabak COVID-19 ini dalam aspek pendidikan ini mempunyai pelbagai spekulasi. Kesan wabak ini dalam sektor pendidikan juga mempunyai manfaatnya untuk pelajar-pelajar, utamanya pelajar IPT, kerana mereka dapat mengasah ataupun mempelajari tentang dunia perkomputeran dan mereka juga akan lebih mahir menggunakan laptop. Selain itu juga pelajar-pelajar ini juga dapat mencari segala maklumat melalui laman sesawang dan dengan ini mereka tidak lagi mengharapkan guru-guru atau pensyarah untuk mencari bahan-bahan rujukan. Jadi itulah kebaikannya.
Baiklah, di sini sampai di sini sahaja webinar kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada ahli-ahli panel kita kerana sudi meluangkan masa yang sangat banyak dan sangat bermanfaat pada hari ini. Terima kasih pada semua para panel. Kita akhiri webinar kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ini Raudah, beliau seorang yang rajin serta tekun dalam pelajaran. Beliau sering bertanya guru apabila mengalami kesulitan dalam pelajaran. Assalamualaikum. Cikgu ni teruja dah pula. Saya ambil kehadiran dulu ya. Raudah ada? Saya cikgu. Nurul Syazwani? Ada. Oh alamak, maaflah, murid memang ada 2 orang sahaja. Tentang geografi. Utara, timur, barat dan selatan. Okey, utara dekat Kedah, Perak, Pulau Pinang dengan Perlis. Kalau selatan dekat Johor, Melaka dan Negeri Sembilan. Yang bukan-bukan je lahir cikgu yang mengajar ini. Dengan Pantai. Cikgu, Ini saya. saya nak tanya boleh? Kenapa? Kalau dekat barat, negeri mana je? Inilah yang disebut tadi bahawa Raudah juga sering bertanya. Wilayah Persekutuan dan Selangor. Oh, terima kasih cikgu. Sama-sama. Saja untuk kelas hari ini ya. Saya keluar dulu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Bye-bye. Bye. Hati-hati. Raudah juga memang suka membantu rakannya. Assalamualaikum kelas. Okey, saya ambil kehadiran dulu ya. Raudah ada? Raudah? Okey, saya cek sendiri. Okey, Raudah ada. Raudah ni, cikgu panggil tu. Syazwani ada? Wawa? Oh, tak ada. Tak apa, saya cek sendiri. Okey. Wani ada, okey. Budak ni termenunglah pula. Okey kelas, hari ini saya akan mengajar subjek hubungan etnik. Okey, jadi saya akan terangkan yang pertama sekali adalah tentang pluraliti. Apakah yang dimaksudkan dengan pluraliti? Ia adalah satu pembentukan masyarakat majmuk yang baru. Iaitu ia adalah orang luar yang berkahwin dengan masyarakat tempatan dan melahirkan anak, dan itulah yang dinamakan sebagai anak itu sebagai anak pluraliti baru. Okey kelas kita dah tamat. Ada apa-apa soalan yang nak tanya? Siapalah yang cikgu ajar ni? Sampai tersengguk-sengguk kesian. Oh, tak ada Okey, kalau macam tu saya akhiri kelas dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Oh, habis juga aku nak online ni. Bukan tu dia aku. Lena dibuai mimpi ke bulan. Assalamualaikum Rada. Kau dengar tak apa yang cikgu ajar dekat dalam Itulah soalan orang tadi? belajar, dia tidur Aku pula. tak dengar lah. Aku tidur. Aku bosan. Ya, hello Ani. Tak, aku pun tak dengar apa yang Ustazah ajar tadi. Yang ni pun 2 kali 5 jugalah. Itulah kelas online ni. Dah tak ada semangat dah aku. Itulah kisah Raudah dan rakannya yang dipatahkan semangat oleh pandemik COVID-19.